berkenaan dengan talian Kalinga Kementerian Pendidikan. Kita akan bersama dengan Tuan Pengiran Hami Osmera. Pengiran Haji Osman merupakan Ketua Unit Kaunseling Bahagian Hal Ehwal Pelajar Jabatan Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ni di penghujung tahun 2022 Alhamdulillah, ni? semangat ini sabar lagi Semangat. menunggu 2023. Betul. Alhamdulillah. Tapi sihat ya hari ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama sekali junjung kasih ya di atas keberkatan pengiran ya ke Rampai Pagi untuk hari ini, dan insyaallah pagi ini kita ingin sama-sama mengetahui juga nih pengirannya talian Kalinga Kementerian Pendidikan. Ramai juga yang ingin mengetahui mengenai perkara ini. Jadi memulakan wawancara ini, terus sajalah ya, mungkin tuan boleh menerangkan terlebih dahululah mengenai peranan unit kaunseling Jabatan Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Terlebih dahulu diucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Rampai Pagi, khususnya Radio Televisi Brunei, khususnya Rampai Pagi, dan kepada dua penyampai pada pagi ini kerana sudi berwawancara saya pada pagi ini ya. Alhamdulillah. Sebelum saya menerangkan peranan ataupun fungsi unit kaunseling, lebih baik saya terangkan sedikit ringkas mengenai unit kaunseling. Unit kaunseling ini merupakan sebuah satu unit di bawah bahagian awal pelajar Jabatan Sekolah, dan ia terletak di Blok 2J2 tingkat 12 dan di kondominium Ong Somping. Blok 2J2 tingkat 12 tinggi kondominium Ong Somping ya. Bandar Seri Begawan. Bandar Seri Begawan. Ya. Dan motto unit kaunseling adalah pemodelan pelajar keutamaan kami. Anything to do with pelajar akan kami anulah, kami akan tangani dan sebagainya. Dan kami peranan berfungsi untuk memberi motivasi, consultation, counselling, bimbingan dan apa juga untuk menangani masalah pelajar itu. Untuk supaya diorang stable dan sebagainya, emosi. Jadi kita ni memang sudah sedia maklum ni ya Tuan, talian Kalinga ni memang sudah ada sejak pandemik COVID-19. Tapi apa sebenarnya peranan talian Kalinga ni, mungkin dapat diterangkan? Okey, alhamdulillah, peranan talian Kalinga ini merupakan tele-counselling, di mana kami memberi khidmat diberikan oleh pegawai dari unit kaunseling yang memang profesional dalam bimbingan dan kaunseling ini, yang akan memberi motivasi, dorongan, apapun masalah yang akan kami terima, dihadapi, akan kami jawab, kami dengar pengiriman tersebut, dan akan kami beri motivasi, dorongan, dan memberikan, kami akan menyalurkan kepada satu-satu agensi. Sebagai contoh, mungkin kami melihat, this thing perlu juara JAPIM, go to polis dan sebagainya, MOH. Inilah agensi-agensi yang selalu bersama kami dan bekerjasama sama kami. Dan untuk makluman juga, talian Kalinga ini hanya dibukakan untuk warga sekolah kerajaan sahaja. Jadinya kami memberi peluanglah kepada pelajar, ibu bapa, guru-guru untuk mungkin untuk bertanya arah kami macam mana apa yang dirujuk oleh pihak sekolah. Dan untuk makluman juga para pendengar, talian Kalinga ini insya-Allah pemanggil rahsia akan kami simpan. Maklumat yang ada kami terima itu, misalnya nama pemanggil akan kami simpan, akan kami rahsiakan. Baik ya, target penghubung selalunya siapa saja nih Tuan? Selalunya student, pelajar, dan mungkin juga ada ibu bapa juga. Ibu bapa. Guru-guru ada yang menghubungi juga? Guru-guru ada juga. Yang mungkin ada yang merujuk arah kami mengenai dengan ada pelajar yang dirujuk oleh pengetua ataupun guru besar. Jadi biasanya talian ni macam mana dapat membantu ni warga sekolah, khususnya para pelajar, guru-guru, ibu bapa sebagainya. Bagaimana caranya dapat menolong sebenarnya? Alhamdulillah, terima kasih. Kami membantu orang, we listen to the student ni. Ada apapun masalah yang menghubungi kami, akan mendengar apa saja masalah itu, dan kami akan cuba menanganinya dari segi membuat pilihan. Kami sepertinya menasihati terus. Kami akan mendengar dan menyuruh pelajar ini untuk membuat pilihan. Yang mana yang terbaik untuk diorang, itu tu. Dan kami akan cuba menyelitkan juga sedikit berbentuk nasihat lah. Apa-apa yang penting arah diorang ini. Dan juga pelajar tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, kerana kami akan sentiasa orang
bersatu untuk memberitahu dorang supaya jangan putus asa dan sebagainya, terus belajar dan sebagainya. Betul ya. Apa yang saya dengar dan juga ketahui bersama lah ya. Jadi seorang kaunseling ini ataupun menjadi seorang kaunselor, the first rule is kita ni indah menyelesaikan masalah orang. Betul. Betul. Tapi kita ni bagi cara dan juga pilihan ya. Betul. Untuk Betul. mereka ditakuti apabila kita ni memberi jalan penyelesaian dan apabila dilakukan oleh yang ampunya masalah ini tadi tetapi tidak berkesan. Satu perspektif Siapa yang sangat siapa bagus. yang dipersalahkan? Kaunselor ni cakap cuma ni tapi sudah dibuat indah tidak. Betul. Itulah ya. Jadi kami hanya bagi jalan saja. Mungkin nasihat itu in term of sedikit barangkali, tapi we give jalan untuk menyelesaikan. Lulus tu tuan tu. Memang sudah mahir dalam sesi counselling saya. Kaunselor je di sini. Jadi ada juga yang ingin mengetahui ni katanya bagaimana cara untuk menghubungi talian ini sebenarnya itu. Okey, alhamdulillah. Seperti yang dimaklumi, talian Kalinga beroperasi pada waktu persekolahan saja. Kalau cuti sekolah dia tak ada tu. Okey, di talian 741 3059. 741 3059 bermula jam 8 pagi hingga 11.30 pagi dan petang jam 1.30 hingga 4 petang. Jam 2 hingga 4 petang. Ya. Kita ni ketahui anak-anak akan kembali ni bersekolah pada tahun 2023 ini pada bulan Januari. Tuan ada kena tips ataupun apa-apa perkongsian untuk mereka anak-anak ini dapat mensiapkan diri secara mental dan fizikal? Okey. Terima kasih. Sebenarnya tips ini banyak pelang ni. Kalau akan bercerita panjang pelang ni. Dah apa kongsikan saja. Okey, tips seperti yang dimaklumi, kita ini sudah melalui pandemik COVID-19 dan kita ini sudah melalui fasa endemik. Serba sedikit ada mengganggu juga psikologi dan emosi pelajar. Jadinya para pelajar yang dikasihi perlulah 2023 ni menanam sikap ataupun azam baru. Dan tadi pasal ni cuti sekolah, it's about time juga tadi menilai diri kita ni. 2022 ni cuti sekolah ni nyaman saya rasa ni menilai apatah ni apa yang rasakan tiga-tiga, apa kelemahan kita ni, apa kekurangan kita ni. So 2023 buat azam baru. Ya. Buat azam baru yang orang yang yakin kita ni berjaya dan sebagainya. So satu lagi di antaranya para pelajar harus melihat kehadiran pelajar ni perlu juga. Okey. Jangan kadang pasal Kalau tahun ini memang masalah kader ini adalah masalah utama macam mana? Indah juga pasal mungkin kita ni kan melalui fasa-fasa tu kan. Ada yang terbiasa dengan online, online learning. So ada yang bila sudah beralih ke fasa seterusnya ni yang bersemuka ni mungkin rasa macam ada yang boleh adapt terus siap mata di momennya lagi syoknya, ada yang very eager, ada yang memakan masa menyesuaikan diri untuk mengadap bergaul semula, bagi diorang ada benih kawan baru dan sebagainya. Okey, itulah dia punya dan satu lagi di antaranya untuk pelajar perlu membuat matlamat yang adalah cita-cita yang jelas, matlamat yang jelas yang penting ni. Kalau saya sendiri tulis di depan meja tu kah apa sebenarnya you want to get 5A for PSR for example ataupun kalau yang UD yang sudah di universiti apa mungkin kereta mewah ke sebagainya, rumah besar dan sebagainya. Ini pelajar-pelajar perlu melihat ni disiplinkan diri. Jadual belajarnya penting ni. Please, pelajar-pelajar yang dikasihi, jadual belajar ini perlu dirancang dengan baik. Disiplinkan diri. Kadang-kadang ada di antaranya yang indah depan bila ditanya bagaimana jadual belajar. Soal ini masanya ni. Disember ni buat yang awal-awal apa sebenarnya? Pengurusan masa dan juga bijak belajar itulah. Bijak belajar. Contohnya orang don't learn hard but study smart. Study smart. Itulah yang pentingnya. So buat mind mapping dan sebagainya itu. So actually banyak untuk pelajar ni. Cuma tadi perlu melihat juga pelajar perlu melihat di mana sebenarnya kekuatan masing-masing. Tapi yakin. Past is the past. So we move forward 2023 ini buat azam baru dan punya orang group study. Ini penting nih study group ini. Berbincang bersama kawan. Pasal relax bah. Dengan ini pun indirectly kita dapat ilmu-ilmu tu. Betul. Masing-masing kita bagi kita masa
Misalnya contoh tadi bertiga ni, tuan ini telujuknya, ini telujuknya. Group study ya. Group study. Ada kajian juga menyatakan apabila kita ni group study ini kan, kita ni akan lebih mudah faham satu-satu mata pelajaran ataupun satu-satu topik tersebut ya. Betul, betul. Contohlah, seorang faham mengenai dengan trigonometry ya, mengajar kepada rakannya, kita ni akan lebih faham. Betul, betul. Betul sekali. Rakan seorang lagi tahu mengenai dengan satu subjek lain, pasti akan memudahkan kita ni untuk memahami mana-mana subjek atau pelajaran di sekolah. Betul. Ya. Dan kerjaan pelajaran ini juga kalau kita lihat membezakan saja yang okey semenda okey is diorang ni ada extra effort bah. Extra effort. Ini ada penyakit tu bah. Malas itu. So extra effort lah. Misalnya datang awal, buat ulang kaji. So most of them ni sekarang yang bagi kami lihat ya ni fokus. Sentiasa fokus. Ada pelajaran ni teachernya, sirnya, I feel like my teacher berdiri banyak when come to exam tu yang depan saya banyak. See? So apa artinya tu bila ditanya itu tu I feel like my teacher di depan saya mengajarnya. So meaning that you focus. Every time ada kelas you boleh fokus. Fokus. Itu saja, ulang kaji. And then jangan mengharap juga kadang-kadang yang much better juga ada student ni yang buat ulang kaji awal. Contohnya esoknya tajuknya planet lah contohnya, planet lah. So ia sudah belajar awal. So sebelum cikgu mengajar ia sudah ada. Ia sudah ada knowledge itu. Pada knowledge itu. Ini yang membuatkan extra effort ini lah. Sebenarnya sama saja pelajaran ini sebenarnya. Cuma yang membezakan itu saja. Yang ada extra effort, yang biasa-biasa. Yang biasa-biasa. Yang luar biasa. Atau kalau kita ni bercakap berkenaan dengan pelajar-pelajar kita ni. Betul. Tapi Indah juga kita ni ingin menyisihkan ibu bapa dan penjaga ya. Jadi ingin ditanyakan di kesempatan ini, Tuan ada kena tips untuk ibu bapa dan penjaga ni untuk dapat juga menyokong pembelajaran anak-anak ni di sepanjang tahun 2023. Alhamdulillah. Terima kasih. Benar orang kerjaan anak-anak ni adalah peranan semua pihak. Betul. Terutama ibu bapa. Saya sendiri sebagai ibu bapa menasihati diri saya sendiri dulu sebelum saya menasihati orang lain. Benar. Sebab anak ini adalah anugerah, amanah terhebat dari Allah SWT dan merupakan saham. Bukan saja saham untuk negara kita ni, of course lah, generasi kita ni. Negara ini depends on generasi kita ni. Betul. Dan dia merupakan saham untuk keluarga tu. Ia akan mengubah senario kehidupan keluarga tu. Kalau let's say minta maaf, mungkin ada yang kurang bernasib baik. Tapi bila anak ini diasuh, dididik, belajar benar-benar, insya-Allah ia akan merubah segala-galanya. Yes, senario itu. Okey, senario itu berubah sendirinya. Itulah. Dan seterusnya ibu bapa Indah perlu meletakkan sepenuhnya kepada guru-guru. Ini peranan semua. Pasal peranan itu education itu bermula dari rumah. Berada di rumah. Pasal awal di rumah kan, the first 6 years di sekolah itu is very important. Apabila kadang ia sudah 6 tahun ini sekarang ia dididik dengan hebat di rumah, insya-Allah ia akan berterusan. Inilah ini orang ini perlu gandingan ini orang take team, husband and wife ni perlu take team ni. Jangan sekarang seorang ni so take team perlu take team dan perlu juga melihat anak-anak ni melihat role model. Kita ni sebagai indung ni is a role model. Jadinya ibu bapa yang dikasihi pastikan dalam tadi melihat ni kehadiran pelajar itu sangat penting di sekolah. Pasal kalau di sekolah ni ia more fokus arah pembelajaran itu. So kita ni pun Indah perlu juga melihat orang kalau dulu lah zaman bapa lah lain baguslah dulu lah. Itu dah dapat tu. Zaman milenial ni different. Kata selain ahlinya didiklah anakmu mengikut zamannya. Okey, jadinya zaman ni kita ni merasakan dulu tu hebat. Mana tahu student yang besar ni this is my best time bapa mamanya. Because we are very fast. We can communicate cepat. We can text cepatnya dan sebagainya. So nyarang kita ibu bapa perlu memahami. Saya mengingati diri saya sendiri juga perlu memahami kehendak anak-anak ini. Kadang-kadang anak ni ya benar different sekarang ni So it's not like last time. Totally change. Totally change. Dan satu lagi di antaranya kehadiran pelajaran ini perlu juga dilihat kerana ia berkaitan rapat dengan kemampuan anak-anak itu. Kalau anak itu belajar di sekolah, insya-Allah ia akan develop ia punya pembelajaran pemahamannya. Kadang-kadang bila tadi di rumah saja itu tu yang payahnya. Betul. So saya sendiri
merayu mohon pada ibu bapa untuk adalah memata-matai anak-anak itu dan menyokong pihak sekolah untuk melihat anak-anak ini, kerjaan anak-anak ini sama-sama, yang bukannya satu pihak saja. Benarlah kadang-kadang di sekolah ini kita melihat pergaulan itu juga penting, anak-anak dengan social environment-nya itu. Dan kadang-kadang khawatir juga kadang bila anak-anak itu kan tadi masa ni learning loss banyak, ada learning loss, ada nyorang anak-anak itu pelajar itu lama indah bersekolah. Itulah. Jadi anak-anak perlu melihat ni, perlu semangat 2023 ni menghadapi cabaran ini. Cabaran lain sebenarnya, cabaran 2023 ni. Dan mudah-mudahan juga ia akan balik semula momentum pelajar-pelajaran ni. I know pula momentum pelajaran ni kadang-kadangnya dulu very fast. Suddenly COVID, so a bit down sedikit. That's why saya tadi 2023 ni buat azam baru, insyaAllah. InsyaAllah. Itulah beberapa tips parenting juga yang telah pun dikongsikan oleh pengiran Hami Osmera sendiri berkenaan dengan memotivasikan ibu bapa dan penjaga ini untuk sama-sama kita membantu dan untuk sama-sama kita membawa anak-anak ini ke arah pembelajaran yang lebih baik. Balik semula kepada tajuk kita, talian kelinga Kementerian Pendidikan ini. Macam mana ni Tuan, sekiranya ada orang yang ingin bertanyakan dengan lebih lanjut berkenaan dengan talian kelinga ini? Terima kasih. Bolehlah menghubungi talian kami. Ianya dikendalikan oleh profesional dalam bidang bimbingan dan kaunseling. Okay. So 741-3059, 741-3059, menghubungi terus atau melalui WhatsApp boleh juga. Dan seperti saya katakan tadi, para pelajar jangan takut-takut, ingau-ingau, semua keterangan akan dirahsiakan. Okay? Dan sekali lagi, kami akan memberi laluan kepada pelajar untuk menuju ke agensi-agensi yang berkenaan. Tetapi kami tidak memaksa. Terpulang kepada pelajar itu sendiri. Diorang pilihan. Kami menghormati pilihan diorang itu. Kalau diorang terus sama kami, insya-Allah kami akan cuba membantu sedaya upaya. Okay, dan sekali lagi tadi waktunya waktu persekolahan sahaja, jam 8 hingga 11.30 pagi dan jam 2 hingga 4 petang. Dan insya-Allah pada bulan Ramadan sekarang ia akan bermula pukul 8.30 hingga 1.30 petang sahaja. Baik ya. Baik, sebelum kita tutup ruangan wawancara ini Tuan ya, kalau boleh tahu sedikitlah ya, apa pada kebiasaannya permasalahan yang dikongsikan menerusi talian kelinga ini? Okey, alhamdulillah ianya lebih kepada motivasi lah, kurang semangat untuk belajar. Cikgunya macam mananya myself ni always ada banyak indah faham ani. So atukah kami akan berikan sedikit tips-tips dan untuk makluman juga para pendengar, para penonton Ramai Pagi, bis kita boleh melayari website unit counselling di IG tu uk.moi.brunei, uk.moi.brunei ataupun Facebook ukjss.moi, bukan United Kingdom tu, unit counselling, okay, ukjss.moi ataupun uk.moi.brunei. Di sana banyak tips-tips tu akan kami kongsikan, dan ada jual video dan sebagainya. InsyaAllah banyak di sana dan bolehlah melihatlah di sana, dan mostly itulah motivasi para pelajar, dan ada juga mau melihat macam mana cikgunya kerjaya juga. Cikgunya kalau kami dapat jual melalui talian kelinga. Ya, kami pun kami jual. Cikgunya kalau kami kan mau jadi doktornya, for example, apa subjek yang relevan arah kami. Alhamdulillah di sana kadang kami kenal juga. Mungkin kami akan merujuk kepada unit kerjaya, ataupun mungkin kalau kan diorang kan membuat lawatan dan sebagainya itu, mungkin kami akan membagi juga kebenaran dan sebagainya. Itulah banyak sebenarnya yang boleh kami sampaikan, insya-Allah. Jadinya para pelajar ni jangan tahanlah segan-segan, malu-malu, dan juga untuk para ibu bapa, para ibu bapa, guru-guru, bisa boleh menghubungi kami juga, dan insya-Allah kami akan cuba membantu sedaya upaya, insya-Allah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Itulah sedikit sebanyak yang dikongsikan berkenaan dengan talian kelinga Kementerian Pendidikan. Sebelum Ramai Pagi menutup tirainya ni Tuan, ada kinda pesanan yang ingin disampaikan kepada warga sekolah dengan adanya talian kelinga ini? Okey, baik. Terima kasih. Seperti yang saya sampaikan tadi, para pelajar khususnya dan ibu bapa dan juga guru-guru, jangan malu-malu untuk menghubungi kami di talian kelinga,
dan kami akan sedaya upaya membantu BIS kita untuk memberikan nasihat, insya-Allah memberikan pilihan untuk BIS kita untuk memilih apa yang BIS kita rasakan yang terbaik untuk BIS kita dan untuk kita menghadapi ataupun menjalani seterusnya mungkin dalam pembelajaran atau kehidupan seharian. Okey. Dan yang kedua ialah para ibu bapa perlu juga melihat menekankan tadi masa ni walaupun tadi sudah endemik the virus is still there. So perlu juga mengingatkan kepada anak-anak untuk hand sanitizer, penjarakan sosial dan kalau kurang sihat atau buat ujian art dan sebagainya. Itulah. Baik, alhamdulillah ya. Demikianlah dikongsikan pada pagi ini bersama dengan Yang Mulia Pangeran Hami Osmera, Pangeran Haji Osman, Ketua Unit Kaunseling bahagian Hal Ehwal Pelajar ya, Jabatan Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan sudah pun bersama kita pada pagi ini membawakan tajuk Talian Kelinga Kementerian Pendidikan. Terima kasih Pangeran. InsyaAllah ada kesempatan lagi nanti kita ini akan bersama mungkin dengan topik tajuk perbincangan yang lain pula ya. InsyaAllah. Hingga waktu itu tiba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.